Bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Bidang sejarah dan apresiasi seni visual mengkhusus kepada pakaian tradisional dan perhiasan diri. Bidang ini berupaya melahirkan murid yang menghargai dan melestarikan warisan kebangsaan melalui pengetahuan terhadap kepelbagaian jenis pakaian tradisional dan perhiasan diri mengikut kaum dan etnik serta sumbangan tokoh budaya tempatan. Bab 1. Pakaian tradisional dan perhiasan diri. Objektif pembelajaran. Selepas mempelajari tajuk ini, murid boleh menjelaskan jenis pakaian tradisional dan perhiasan diri, memerihalkan pengkaji pakaian tradisional dan perhiasan diri, membanding beza jenis pakaian tradisional dan motif pada perhiasan diri, menjana hasil persembahan portfolio pakaian tradisional dan perhiasan diri, mempamerkan karya dan menjelaskan pengalaman sendiri dengan menumpukan pada aspek media dan teknik berpandukan bahasa seni visual. Pakaian merupakan sebahagian daripada budaya benda yang menampilkan aspek kepelbagaian potongan dan gaya. Pakaian bukan sahaja berfungsi sebagai bahan yang menutup tubuh badan, bahkan mempunyai nilai estetik yang secara simboliknya terkandung falsafah dan makna. Dalam aspek sosial, pakaian dapat mencerminkan status individu yang menggayakannya. Masyarakat di Malaysia terdiri daripada berbilang kaum dan etnik. Setiap kaum pula memiliki identiti budaya yang berbeza. Pakaian tradisional dan perhiasan diri merupakan satu daripada aspek yang dapat menyerlahkan perbezaan identiti budaya. Kaum Melayu, Cina dan India serta etnik Iban dan Kadazan merupakan rumpun terbesar di Malaysia. Pemakaian bagi kaum dan etnik ini digayakan pada hari perayaan, majlis perkahwinan atau acara tertentu yang mencerminkan ketinggian budaya dan tata susila pemakainya. Pending. Sumber koleksi Zubaidah Sual. Persepsi seni. Definisi pakaian. Istilah pakaian mempunyai makna yang begitu luas takrifannya. Pakaian daripada aspek tersiratnya mencerminkan adab dan perilaku masyarakat pemiliknya. Dalam tradisi budaya, pakaian dikaitkan dengan upacara dan adat istiadat. Standard pembelajaran. Murid boleh 1.1.1 menjelaskan jenis pakaian tradisional dan perhiasan diri mengikut kaum dan etnik di Malaysia. 1.1.2 memerihalkan sumbangan tokoh budaya yang mengkaji pakaian tradisional. 1.1.3 mengklasifikasikan motif perhiasan diri mengikut kaum. Jenis-jenis pakaian tradisional dan perhiasan diri.
pakaian tradisional Melayu iaitu lelaki. Peringkat awal, perkembangan pola baju Melayu Teluk Belanga adalah berpotongan singkat dan kecil, kemudiannya dilabuhkan dan dibesarkan oleh Temenggung Tun Hasan seperti yang diperihalkan dalam teks sejarah Melayu. Pakaian baju Melayu terdiri daripada baju, seluar dan samping serta pemakaian penutup kepala antaranya seperti tengkolok dan songkok. Tengkolok, keris, samping. Baju sikap berleher cekak musang dengan pemakaian satu butang anak baju di bahagian dalam dipadankan dengan baju sikap berpotongan lurus dengan belahan di hadapan. Baju sikap. Tengkolok, leher, cekak musang, keris, samping. Baju Melayu cekak musang dengan pemakaian 5 butang sejajar, pemakaian samping diikat ke tepi dengan keris hiasan disisip di hadapan. Capal. Baju Melayu cekak musang. Songkok, leher, Teluk Belanga, samping. Baju Melayu Teluk Belanga dengan pemakaian satu butang sebagai pelengkap gaya pemakaian kain atau samping di bahagian luar turut dikenali sebagai kain dagang luar. Baju Melayu Teluk Belanga. Raja 1.1 contoh pakaian tradisional Melayu iaitu lelaki. Sumber koleksi Zubaidah Sual. Lazimnya capal disarung sebagai alas kaki bagi melengkapkan cara berpakaian. Gambar foto 1.1 capal. Tengkolok digubah daripada sebidang kain persegi yang dilipat, disusun, dibentuk dan diolah dengan pelbagai gaya. Gambar foto 1.2 tengkolok. Selain digunakan sebagai senjata, keris turut berperanan dalam upacara adat istiadat di istana sehingga dalam kalangan rakyat biasa. Gambar rajah foto 1.3 keris. Butang dipakai untuk mencantumkan bahagian belahan leher baju. Hanya satu butang digunakan bagi baju sikap dan baju Melayu Teluk Belanga. Bagi baju Melayu cekak musang pula, 3 atau 5 butang digunakan. Gambar rajah foto 1.4 butang baju Melayu. Samping yang dipakai di bahagian luar baju dipanggil dagang luar, manakala yang dipakai di dalam baju dipanggil dagang dalam. Gambar foto 1.5 samping. Tahukah anda, semutar berfungsi sebagai ikat kepala lelaki Melayu khususnya di pantai timur Semenanjung, Malaysia. Semutar lazimnya daripada kain kasar, berbunga atau kain polos motif batik dengan panjang 2.5 meter x 45 inci yang dililit dengan pelbagai cara. Info seni. Sultan Muhammad Shah ialah Sultan Melayu pertama yang mengatur cara berpakaian seperti diperihalkan dalam teks sejarah Melayu, dan tidak dapat orang memakai penduk dan berterapan keris sebesar-besar orang keluaran tiada dapat bergelang kaki, dan jikalau berkeroncongan gelang berkepala perak tiada boleh. Sejarah Melayu
halaman 56. IMK, patriotisme. Pakaian tradisional dan perhiasan diri adalah antara budaya benda yang menjadi cerminan identiti warisan kebangsaan. Pakaian tradisional Melayu wanita. Baju kurung teluk belanga dengan pemakaian satu butang atau kerongsang di leher baju. Baju ini mempunyai kekek dan pesak dengan padanan kain bersusun tepi dikenali sebagai ombak mengalun. 3 cucuk sanggul tersemat kemas di kepala. Baju kurung teluk belanga. Baju kurung Kedah dengan leher teluk belanga diperindahkan dengan perhiasan kalung papan di dada. Baju dipadankan dengan kain lipatan bertangkup atau berselisih di hadapan. Baju kurung Kedah. Baju kebaya berbelah di bahagian hadapan dikemaskan dengan pemakaian kerongsang ibu dan anak 3 sejajar. Wanita tampil anggun diserikan dengan perhiasan cucuk sanggul di kepala. Baju kebaya. Baju kurung cekak musang dengan pemakaian 3 butang di dada. Pemakaian diperindahkan dengan sanggul lintang sebagai perhiasan di kepala. Baju kurung cekak musang. Baju riau pahang berleher cekak musang dengan potongan pesak gantung. Pemakaiannya diperindahkan dengan perhiasan dokoh, sanggul lintang dan gendik sebagai penyeri wajah pemakainya. Baju riau pahang. Rajah 1.2 Contoh pakaian tradisional Melayu wanita. Sumber koleksi Zubaidah Sual. Tahukah anda, potongan baju kurung teluk belanga ialah hasil perkembangan potongan baju Melayu teluk belanga yang telah disesuaikan dengan cara berpakaian bagi wanita Melayu. Perhiasan diri masyarakat Melayu. Gendik, perhiasan yang dipakai pada bahagian dahi yang turut dikenali sebagai pemanis dahi. Sanggul lintang. Sanggul lintang berbunga getar yang diubah suai lebih ringkas. Pending. Pending merupakan kepala tali pinggang bagi golongan lelaki atau wanita yang digayakan dengan sarung atau samping. Cucuk sanggul. Cucuk sanggul dipakai satu atau satu set lengkap terdiri daripada 3, 5 atau 7 sebagai perhiasan di kepala. Kalung papan dokoh. Dokoh dan kalung papan merupakan perhiasan diri yang dikalungkan di dada sebagai pelengkap gaya. Kerongsang berantai. Kerongsang 3 sejajar dengan ikatan rantai. Cincin. Sebentuk cincin diikat dengan batu permata atau cincin belah rotan yang begitu halus ukirannya. Gelang kaki. Gelang kaki mempunyai bentuk hampir sama dengan gelang tangan dan dipakai di kedua-dua belah kaki.
Subang. Subang dipakai di cuping telinga dengan penahan skru, berpalang, sengke atau hanya dicangkuk di belakang telinga. Anting-anting. Subang berjurai yang tergantung di cuping telinga. Gelang tangan. Terdapat pelbagai jenis gelang tangan, antaranya gelang belah rotan, gelang pintal dan rantai tangan. Tali pinggang. Tali pinggang berfungsi sebagai pengikat bagi kemasan kain sarung. Kerongsang ibu dan anak. Ibu kerongsang berbentuk hati dengan dua anak berbentuk bulat. Raja 1/3 perhiasan diri wanita Melayu. Sumber koleksi Zubaidah Sual. Pakaian tradisional Cina, Cheongsam. Cheongsam ialah pakaian wanita kaum Cina mempunyai potongan labuh atau singkat berkeruk di sisi serta berbelah tepi. Bahagian leher mempunyai persamaan dengan pola cekak musang yang diperindahkan dengan susunan butang dalam kedudukan serong di dada. Jenis fabrik yang sering digunakan adalah daripada sutera atau broket. Gelang tangan. Cucuk sanggul. Penutup kepala. Cincin. Samfu. Samfu terdiri daripada padanan baju dan seluar yang digayakan oleh lelaki kaum Cina. Pakaian ini mempunyai belahan di bahagian hadapan yang diperkemaskan dengan pemangkaian kancing. Raja 1/4 pakaian tradisional dan perhiasan diri kaum Cina. Pakaian tradisional India. Sari, perhiasan kepala, gelang tangan, gelang kaki. Sari merupakan penggayaan pakaian wanita kaum India dengan menggunakan kain ela bersaiz antara 5.5 sehingga 6 meter panjang. Cara melilit kain memerlukan kemahiran agar lilitan yang membalut tubuh tanpa jahitan kelihatan rapi dan kemas bagi pemakainya. Dhoti merupakan sehelai kain panjang yang dipakai oleh kaum lelaki India secara melilit di pinggang menggunakan teknik ikatan tertentu. Dhoti juga digayakan dengan potongan baju yang bervariasi. Selempang yang dikenali sebagai tundu diletakkan di bahu. Jippa, tundu, dhoti. Pakaian pengantin. Raja 1.5 pakaian tradisional dan perhiasan diri kaum India. Pakaian tradisional etnik Iban. Pakaian tradisional lelaki etnik Iban terbahagi kepada baju di bahagian dalam yang dikenali sebagai baju burung dan di bahagian luar, iaitu baju gagung. Kain sirat dipakai dengan perhiasan lampit dan ilang di bahagian pinggang. Ketapu iaitu hiasan kepala diperbuat daripada bulu burung kenyalang atau bulu burung ruai. Penggunaan gelang di kedua-dua belah tangan dikenali sebagai tumpah jari, manakala tumpah betis dipakai di bahagian bawah lutut sebagai perhiasan tambahan. Bulu burung ruai, ketapu, baju gagung, tali mulung, baju burung, lampit, ilang, sirat. Pakaian lelaki. Baju tradisional wanita etnik Iban yang digaya dengan hiasan kepala iaitu suku tinggi, pemakaian terlampai
dan rawai pada bahagian dalam diikuti dengan marik empang yang dihiasi dengan tali ujan pada bahagian pinggang dihiasi dengan sementing, ringgit dan lampit. Kain karap dengan kemasan tating kain dipakai sehingga paras bawah lutut. Pakaian ini diperindahkan lagi dengan simpai pirak, tumpah buah pau dan pereca di bahagian tangan, manakala geruncung di bahagian kaki. Simpak pirak, sugu tinggi, tali ujan, marik empang, selampai, rawai, tumpah, lampit, perca, buah pau, sementing ringgit, kain karap, tating, keruncung kaki, pakaian wanita. Raja 1.6 pakaian tradisional dan perhiasan diri etnik Iban. Pakaian tradisional etnik Kadazan. Etnik Kadazan terbagi kepada dua, iaitu Kadazan Papar dan Kadazan Penampang. Kadazan Papar merupakan kumpulan terbesar dalam etnik Kadazan. Pakaian tradisional lelaki etnik Kadazan Papar adalah berlengan panjang disebut sebagai sia dan dipadankan dengan seluar panjang iaitu solva. Sandai diletakkan di bahu. Sigal pula dipakai sebagai penutup kepala. Sigal, sia, sandai, solva. Pakaian lelaki, sumber Judith John Baptist. Sia merupakan baju separas pinggang bagi kaum wanita etnik Kadazan Papar, manakala baju bahagian dalamnya yang berwarna putih dikenali sebagai sia sahum. Pemakaian sia dipadankan dengan kain separas lutut iaitu gonop, perhiasan rupiah atau lupiah dipakai di bahagian pinggang, gelang iaitu bolilit dipakai di kedua-dua belah tangan, saundung dipakai di bahagian dalam diikuti siung sebagai perhiasan kepala bagi pelengkap gaya. Siung, saundung, sia sahum, sia, rupiah atau lupiah, bolilit, gonop, pakaian wanita. Sumber Judith John Baptist, Raja 1.7, pakaian tradisional dan perhiasan diri etnik Kadazan Papar. Sumbangan tokoh budaya. Azhar Aziz dan Siti Zainal Ismail merupakan budayawan yang tidak asing lagi dalam bidang kajian budaya berkaitan tekstil dan busana tradisi Melayu. Berikut merupakan sumbangan kedua-dua tokoh tersebut. Profesor Dr. Siti Zainal Ismail pernah menyumbangkan ilmu sebagai tutor 1976 hingga 1979, pensyarah 1980 hingga 1990, serta Profesor Madya dan Profesor hingga tahun 2007 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Memberi sumbangan ilmu sebagai Profesor Sejarah, Seni dan Estetika serta Falsafah Kebudayaan dan Kesenian di Universiti Malaysia Sabah 2014 hingga 2016. Sumbangan beliau dalam bidang tekstil dan busana Melayu telah menghasilkan beberapa buah buku, antaranya Tekstil Tenuna Melayu 1994, Busana Melayu Johor 1997 dan Pakaian Cara Melayu 2009. Syarifah Azhar Said Muhammad Al-Sagaf atau Azhar Aziz. Sumbangan beliau mengenai tekstil dan busana Melayu ialah Songket Satu Warisan Malaysia 1999 dan Rupa dan Gaya Busana Melayu 2009. Sumbangan beliau dalam penulisan buku Rupa dan Gaya Busana Melayu menghimpunkan ciri, unsur, sifat, adat,
resam dan artifak yang mencerminkan nilai estetik yang menjadi warisan masyarakat Melayu sejak zaman dahulu. Peranan beliau sebagai tokoh budayawan Malaysia berjaya mementabatkan pakaian tradisional Melayu melalui rencana, ceramah, seminar dan pertunjukan pakaian kepada masyarakat tempatan dan antarabangsa. Raja 1.8 Sumbangan tokoh dalam bidang tekstil dan busana tradisional Melayu. Motif perhiasan diri. Pakaian tradisional tampil menawan dengan padanan perhiasan diri yang menyelahkan ragam hias nan indah. Ragam hias tersebut diinspirasikan daripada alam semula jadi yang berunsurkan flora, fauna dan kosmos serta motif organik dan geometri yang telah diolah secara sederhana. Berikut adalah antara contoh motif pada perhiasan diri. Motif perhiasan diri. Melayu. Pending, motif teratai, rantai, motif organik, gelang, motif geometri. India. Subang, motif geometri, rantai, motif buah mangga. Kadazan. Siung, motif geometri. Cina. Anting-anting, motif geometri, gelang, motif burung pionik. Iban, geruncung kaki, motif geometri, lampit, motif organik, buah pauh, motif organik, simpai pirak, motif organik. Raja 1.9 motif perhiasan diri. Cikgu akhiri dengan serangkap pantun. Baju kurung merah saga, kebaya pendek kita berkenan. Pakaian lama perlu dijaga untuk diingati sepanjang zaman. Lama sudah tinggalkan kampung halaman, lama sudah